sebab kejahatan. Jadi dia pergi menghadap Zulkarnain, tolong kami untuk hadapi masalah. Jadi Ya'juj Ma'juj, siapa yang kata lava, dia tolak. Siapa yang kata dia adalah gempa bumi ke apakah, semua tu tak. Dia makhluk manusia. Lagi ada lagi masalah dalam bab tanah-tanah ni yang kita boleh sentuh. Baik, sila. Dajjal ni dia binatang atau manusia? Manusia. Yang Nabi sebut dalam hadis, dia manusia, badan yang besar, di dia tulis kat farah, mata dia dua-dua cacat. Satu dia buta, satu lagi terkeluar biji mata dia tu macam buah anggur. Jadi dua-dua ni dia punya mata rosak dua-dua. Satu tu nampak tapi tak elok, dia terkeluar macam biji mata seperti buah anggur yang terkeluar. Ada yang kata biji kasmih, buah kasmih yang terkeluar daripada mata dia. Dia manusia, manusia. Tapi dikatakan dia tak tahu hasil tulang, tiba-tiba muncul. Dulu dia kata saya baba, dah mati dah. Bukan Dajjal lah tu. Yang tu bukan Dajjal. Tapi dia kata dulu dia kata dia ada kuasa-kuasa ajaib juga dia pun. Jadi di hari manusia, Allah Ta'ala hantar untuk menguji manusia yang beriman, nak menzahirkan kita. Sebab tu Nabi kata setiap Nabi akan peringat pasal Dajjal. Ada satu hadis, Huzaifah bin Yaman cerita mereka tersesat di satu pulau yang mana ada menatang duduk di situ. Dia panggil jasasah. Jasasah ni dia belakang tak kenal, depan tak kenal, tak tahu mana depan mana belakang. Satu makhluk. Jadi dia jumpa makhluk ni. Makhluk ni bawa dia kata Huzaifah bin Yaman kata bawa pergi. Jumpa pula satu makhluk lagi, mata buta ni, duduk dalam pulau. Ni hadis ni. Pulau di pulau tak tahu. Dia kata jasasah. Ada yang kata Britain. Sebab Britain ni dia setiap negeri dia hantar jasus, dia hantar apa nama teori lah ni. Sekian buat Ustaz Don pula teori Bani Tamim. Teori dikatakan jasasah ni adalah merupakan pulau yang banyak menghantar spy. Britain tu pulau yang hantar semua FBI dia ada. Sebab tu apa-apa sikit cek FBI, cek Interpol, apa-apa lah. Dia lah yang dipanggil sebagai pulau. Tapi yang kata zaman yang kata Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qala, dia cerita tentang dia berjalan ni. Mari kita tengok hadis ni tentang kisah dia jumpa makhluk black di satu pulau ni. Baik, kita tengok hadis ni dalam riwayat Muslim lah, hadis yang sahih. Baik, kita baca. Tapi panjang sikit cerita dia ni, hadis ni. Baik. Rawahu Muslim fi sahihihi bi raqam, ada dalam kitab sahih Muslim raqam 2942 fi fitan wa asyratis saah, dalam kitab fitnah dan tanda-tanda kiamat. Fatimah binti Qais berkata, tak kala sudah habis iddahku, aku mendengar suara pemanggil yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil orang ramai dengan seruan as-salata jami'ah. Jadi dipanggil, bukan azan. Bila Nabi nak panggil orang berhimpun di masjid, bukan waktu azan, dia nak bagi tahu sesuatu berita, dia akan seru orang di Madinah dengan panggilan as-salata jami'ah. Artinya marilah berkumpul untuk mengerjakan sembahyang. Lalu aku pun pergi ke masjid dan aku sembahyang bersama dengan Rasul. Kalau waktu sembahyang waktu hayya 'alas solah. Dan aku berada di saf para wanita dan aku duduk berhampiran dengan bahagian belakang para makmum lelaki. Sebaik saja selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang, baginda terus naik mimbar sambil tertawa dan seraya berkata, hendaklah masing-masing kamu duduk di tempat sembahyang, dekat duduk. Kemudian Nabi bersabda, tahukah kamu kenapa aku panggil kamu semua? Sahabat jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya demi Allah aku tidak menghimpunkan kamu kerana mengharap sesuatu atau takut daripada sesuatu, tapi aku menghimpunkan kamu kerana Tamim Ad-Dari, bukan Huzaifah Yaman, Tamim Ad-Dari adalah berasal daripada seorang Kristian. Lalu ia datang menemui aku dan menyatakan keislamannya dan telah berjanji setia untuk taat kepadaku, dan beliau juga
telah bercerita kepadaku akan suatu cerita yang sesuai dengan apa yang pernah aku ceritakan kepada kamu berkenaan dengan Al-Masihud Dajjal. Beliau bercerita kepadaku bahwasanya beliau pada suatu masa dahulu pernah naik kapal mengharungi laut bersama dengan 30 orang lelaki. Tamim Ad-Dari ni sahabat Nabi yang hadiah kat Nabi mimbar. Tamim Ad-Dari ni, dia dulu ni waktu dia duduk di zaman Kristian dulu, dia biasa naik kapal bersama dengan geng dia, laki-laki 30 orang dari kabilah Laham dan Juzam. Lalu mereka dipukul oleh gelombang besar selama 1 bulan, sehingga akhirnya mereka sampai ke satu pulau yang ada di tengah-tengah lautan yang merupakan tempat tenggelamnya matahari. Belah barat lah, Pulau Barat tu kata berita. Apabila telah sampai di situ, mereka pun menaiki sampan kecil. Selalu kapal besar dia bawa kapal kecil, yang mana mereka gunakan untuk berlabuh di pulau itu. Tak dapat, yang pulau tak boleh kapal sebab dia laut cetek, dia tak boleh sampai dekat. Sebaik saja mereka masuk dalam pulau itu, mereka sangat terkejut apabila bertemu seekor binatang berbulu kasak dan tebal. Nama dia Jasasah. Binatang itu tidak tahu jantinanya depan dan belakang sama, kerana tidak dapat dikesan di sebelah mana duburnya dan sebelah mana depannya kubulnya, kerana bulu yang terlalu tebal. Lalu mereka bertanya binatang ini, siapakah kamu? Binatang ini jawab, akulah Jasasah, tukang intip rahsia. Mereka bertanya lagi, apa itu Jasasah? Binatang itu jawab, tak usah panjang cerita lah, hendaklah kamu pergi menemui seorang lelaki yang ada di tempat pertapaan, kerana dia sangat rindu untuk mendengar berita dari kamu. Ini cerita dari apabila binatang ini menyebutkan dalam pertapaan itu ada seorang lelaki, kami menjadi takut daripadanya, kerana boleh jadi ia syaitan betina. Kerana Arab percaya kuno dulu, mereka percaya syaitan itu suka kacau, yang suka kacau orang tu syaitan betina. Seterusnya kami pun cepat-cepat masuk ke dalam pertapaan. Tiba-tiba kami jumpai dalam sebesar-besar manusia, yang pernah kami lihat, yang dirantai dengan sekuat-kuatnya. Kedua tangannya dibelenggukan ke lehernya, kakinya dirantai dengan besi dari kedua-dua lututnya sampai ke kedua buku lalinya. Kemudian lalu kami bertanya kepada, siapakah kau? Ia menjawab, sebenarnya kamu telah melihat keadaanku ini, jadi aku tak perlu lagi menceritakannya. Dia tak jawab, bahkan kamu ini siapa? Kami menjawab, kami adalah bangsa Arab. Kami telah pergi berlayar dan secara kebetulan laut sedang bergelora. Lalu perahu kami dipukul ombak besar selama 1 bulan dan akhirnya kami sangkut di pulau kamu ini. Lalu kami menaiki sampan kecil, kami pun dapat pijak pulau ini. Kami sangat terkejut apabila kami temui seekor binatang yang berbulu tebal yang tidak dapat diketahui depan belakang disebabkan bulu yang tebal itu. Apabila kami bertanya kepadanya, siapakah kau? Yang menjawab, Jasasah. Kami bertanya lagi, mata-mata apa itu? Jasasah ke mata-mata? Dia menjawab, sudahlah, pergilah kamu menemui seorang lelaki yang ada di dalam pertapaan. Jadi kami pun mai jumpa hang. Setelah mendengar perkataan itu, lelaki yang hantar itu kata, cuba ceritakan kepadaku bagaimanakah kebun kurma di Baisan. Kami menjawab, dari sudut apa yang mahu kau tanyakan? Lelaki itu berkata, aku bertanya apakah ia masih berbuah. Kami menjawab, ya, ia masih berbuah. Lalu ia berkata, sesungguhnya hampir ia tidak akan berbuah lagi. Lelaki itu bertanya pula, bagaimana pula tentang Tasik Tabarih? Tasik Tabarih ni dikatakan Tasik Kaspian, Laut Kaspian, sudah ada Tasik tu. Kami jawab tentang hal apakah yang kamu tanyakan. Ia berkata lagi, apakah masih ada airnya? Kami jawab, airnya masih banyak. Yang tak ada air, sanggup. Lalu ia berkata, sesungguhnya tidak lama lagi ia akan kering. Kemudian ia bertanya pula, bagaimana pula dengan mata air Zugar? Kami menjawab tentang keadaannya. Yang mana kamu tanyakan? Apakah masih ada airnya? Dan apakah penduduk di sekelilingnya masih menggunakan mata air itu untuk tanaman mereka? Kami menjawab, ya, airnya masih banyak dan penghuni yang berada di sekelilingnya masih gunakan mata air itu untuk tanaman mereka. Kemudian ia bertanya lagi, bagaimanakah Nabi orang-orang Ummiyin? Maksudnya Nabi orang-orang Arab, iaitu Nabi Muhammad SAW, apakah yang dikerjakannya? Kami menjawab, ia telah lahir di Mekah dan telah berhijrah ke Yasrib, Madinah. Ia bertanya pula, apakah orang-orang Arab memeranginya?
Kami menjawab, ya. Mereka memeraginya. Ia bertanya lagi, terus bagaimana perlakuannya terhadap mereka? Kami menjawab, ia telah banyak memperolehi kemenangan terhadap mereka. Bahkan hampir semua orang yang ada di sekelilingnya telah mengikutinya. Ia bertanya pula, sungguhkah itu terjadi? Kami jawab, ya, sungguh itu telah terjadi. Ia berkata pula, kalau mereka mengikutinya, maka itulah yang lebih baik. Maka sekarang saya mau mengkabarkan kepada kamu siapa sebenarnya saya. Saya adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Itu dia. Rasanya sudah hampir diizinkan aku akan keluar. Bila aku keluar, aku akan berjalan ke serata permukaan bumi, sehingga tiada ada sebuah kampung pun juga kecuali akan aku datangi, iaitu dalam tempoh 40 hari. Selain daripada Mekah dan Taibah, aku ditegah dari memasuki kedua-duanya. Selain daripada Mekah dan Madinah, dipanggil Taibah, Dajjal panggil Taibah. Bila aku cuba hendak masuk mana-mana satu antara dua bandar ini, aku akan dihadang oleh para malaikat dengan pedang yang terhunus. Mereka mengawal kedua-dua bandar itu daripada aku, dan sesungguhnya pada setiap bahagiannya ada malaikat yang menjaganya. Setiap penjuru. Daripada 7 lorong nak masuk Madinah tu, semua ada 7 nak lalu ke Madinah. Berkata Fatimah binti Qais, perawi hadis, lalu Rasulullah SAW hentakkan bibalnya dengan tongkat yang ada di tangan sambil berkata, inilah Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah, yakni Madinah. Wahai para sahabatku, bukankah telah aku sampaikan berita ini kepada kamu? Sahut sahabat, ya. Wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW menambah lagi, sesungguhnya aku sangat tertarik dengan cerita Tamim Ad-Dari ini, oleh kerana ia sesuai dengan apa yang pernah aku ceritakan kepada kamu sekalian, terutamanya tentang keistimewaan Mekah dan Madinah. Perhatian, Dajjal itu sebenarnya berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Sesungguhnya ia berada di arah timur. Sesungguhnya ia berada di arah timur. Sesungguhnya ia berada di arah timur. Sambil baginda mengisyaratkan tangannya ke timur. Timur Mekah, makna kata belah-belah Parsi, Iran. Betul. Dia tunjuk situlah. Maka itulah yang aku hafal daripada Rasulullah SAW. Kata Fatimah, itulah yang aku hafal. Makna kepulauan Laut Syam, Laut Tengah, Laut Yaman, kepulauan yang berkaitan dengan negeri Yaman. Itu yang kata lautan itu kot ada Dajjal. Daripada hadis ini jelas kepada kita Dajjal itu telah ada dan telah menunggu masa yang diizinkan Allah Ta'ala untuk keluar menjelajah permukaan bumi ini. Dan tempat transitnya ialah sebelah timur, bukan barat. Dia main ke belah timur, belah negeri kita ni dulu, lepas tu baru dia pergi ke belah barat. Transit dia tu. Jadi perkataan atau di sini menunjukkan keraguan perawi di situ, no? Disebut atau tu tadi itu adalah kerana dia ragu-ragu. Jadi apa yang kita nak ambil di sini, kalau orang tanya, awak lah Nabi tak angkat geng pergi cari dia, tanya Tamim Ad-Dari, jom kita pergi bunuh dia, jihad lawan dia. Tak, pasal apa? Itu bukan sunnah. Sebab Nabi nak beritahu cerita akhir zaman, sunnah dia Dajjal akan keluar. Sunnatullah, sistem Allah yang buat macam tu. Jadi makna kata, aku tak boleh bunuh dia, yang akan bunuh dia Isa. Jadi makna kata Dajjal ni bukan musuh untuk aku bunuh, tapi hanya untuk ku ceritakan kepada umatku, supaya mereka boleh protect diri mereka, tak kenal dengan fitrah Dajjal. Dan tunggu masa nanti Allah Ta'ala akan hantar Isa untuk bunuh mereka, Dajjal itu. Jadi ada orang tanya, waktu kami mengaji kitab ni, ada juga orang tanya, Ustaz, pasal apa Nabi tak ajak Tamim dari naik kapal pergi pulau tu, pergi bunuh orang Dajjal ni? Ustaz ni jawab kata, pasal bukan itu tugas dia. Tugas dia hanya bagi tahu Nabi ni, bukan tugas dia untuk bunuh Dajjal. Allah buat Nabi kita Muhammad bukan ditugaskan untuk bunuh Dajjal. Ditugaskan untuk beritahu bahawa Dajjal ni sekian-sekian, untuk umat minta lindung. Manakala tugas bunuh Dajjal ini ialah Nabi Isa AS. Jadi makna kata binatang ni duduk dalam orang sak ikat kaki. Siapa jumpa? Tamim Ad-Dari. Dan Nabi tak kata hang cerita bohong. Nabi panggil terus himpun orang Madinah semua supaya dengar cerita ni, dan kita semua pun dapat dengar bahawa nak beritahu kata wujudnya Dajjal ini, nak beritahu kepada kita. Pengajaran daripada dia tu
bagi tahu kepada kita tentang memang exist, memang wujud Dajjal. Dia orang pembantu dia jasasah. Jasasah tu kita bulu tebal, kita tak tahu depan belakang. Belah mana ada yang ribet, belah mana ada yang ribet, kita tak tahu. Nah, tutup dengan bulu-bulu. Itu jasasah dikatakan tulang. Nah, okey, hak tu tentang Dajjal. Jadi soalan jawapan kepada PI tu dalam hadis tu dia orang. Hadis yang kita riwayat Fatimah binti Qais. Riwayat Muslim. Nah, orang yang besar, kaki dia diikat, tangan dia diikat, disimpan dalam satu pulau. Hak tu yang daripada kata pulau segitiga Bermuda lah, pulau tu lah, pulau ni lah, Garcia, Gio Garcia, no, macam-macam. Tak tahu pulau tu yang sebenarnya, tak tahu. Teori banyak lah, tapi yang sebenar Allahu a'lam. Okey. Masa kaitan Dajjal, ya, Imam Mahdi muda kan? ya, itu sebelum tu Imam Mahdi dia akan pimpin dulu. Jadi makna kata Dajjal Imam Mahdi akan bawa dulu berlawan dengan dia, tak mampu akan dibawa Isa turun pada satu hari. Nabi Isa turun waktu subuh. Dia turun di Baitul Muqaddis, di Baitul Lahab, turun Masjid Al-Aqsa pada ketika itu. Sebab tu dia berkata nak balik cerita akhir zaman, dia kena balik kepada Ardul Muqaddasah. So kita akan berhimpun di situ lah. Ada dalam hadis riwayat Abi Daud disebutkan bahawasanya sebelum berlaku kiamat, tanda-tanda dia ialah umranu al-Qudus wa kharabu Madinah. Dia akan berlaku bila dibangunkan Baitul Muqaddis, dimakmurkan, manakala Madinah sunyi. Itu di antara tanda dia. Yang kedua barulah dia mai Malhamah Al-Kubra. Dan yang ketiganya barulah mai Khurujul Dajjal tu. Jadi sebelum nak keluar Dajjal tu, dia akan berlaku dulu pemerintahan Zionis, yakni dipanggil pengimarahan Baitul Muqaddis. Tu hadis sebut. Dan yang keduanya Madinah akan sunyi, lengang, orang pakat tinggal, kecuali orang beriman di situ. Lepas tu baru dia berlaku peperangan Malhamah, yang dipanggil Al-Malhamah Kubra, peperangan besar. Waktu ni dikatakan perang kita dengan orang kafir, dia berlaku dua. Teori disebutkan, satu ialah mula-mula kita ni menentang Yahudi dengan berpakat dengan mereka, berpakat dengan orang panggil apa nama yang dipanggil sebagai Rusia, yang dipanggil Byzantine, orang-orang Kristian. Sebab tu dalam ayat Quran dikatakan orang yang paling dekat harmoni dengan kita ialah orang Kristian. Tapi mereka akan mungkin janji, lepas tu baru kita perang dengan mereka. Peringkat awal daripada bersatu kita kerana nak hadapi Yahudi dengan puak ni. Itu dipanggil Al-Malhamah, perang yang pertama. Perang yang kedua baru lawan balik dengan Amerika dan juga Kristian. Dia mula khianat kita. Itu disebutkan dalam hadis. Baik, tengok dalam hadis riwayat Imam Abi Daud, itu disiri secara kronologi tu sebelum nak keluar Dajjal. Kronologi sebelum nak keluar Dajjal. Hadis riwayat Imam Abi Daud, boleh kita tengok. Nombor 1, dia mula bangunkan Baitul Muqaddis, dia siapkan kerajaan dia. Lepas tu Yasrib jatuh, kemudian berlaku peperangan besar Malhamah, kemudian penguasaan pembukaan Konstantinopel yang kedua. Konstantin Istanbul, atau kita panggil Konstantinopel lah ni, dia boleh tukar nama. Konstantin tu sebenarnya nama Konstantin, ditukar pun nama Islam oleh Mustafa Kamal Atatürk. Sebenarnya tak boleh buh nama tu lagi, kena buh Konstantin lah, sebab hadis tu masih terbuka dan belum lagi ditutup. Makna kata Fatih buka tu bukan lagi pembukaan yang dimaksudkan. Sebab bila pembukaan Fatih buka tu, bukaan yang pertama baru, belum lagi yang bukaan yang sebenarnya sebelum Dajjal keluar. Kemudian barulah Dajjal keluar. Ya, tu yang kata susunan sebelum keluar Dajjal. Ini dalam hadis Sunan Abi Daud, kronologi sebelum Dajjal keluar. Jadi akan berpusat pemerintahan
yang dipanggil sebagai pemerintahan Dajjal dulu, Zionis. Umranu Baitul Muqaddis wa kharabu Yathrib. Dalam hadis itu sebut dia bangunkan Baitul Muqaddis, jadikan sebagai pusat pemerintahan dunia, dan Yathrib itu ditinggalkan sunyi. Nah, sebab itulah kita kata ilmu akhir zaman dia mula dengan Ardul Muqaddasah. Siapa yang pegang bumi Baitul Muqaddis, dia akan pegang dunia. Kalau dulu yang pegang bumi Palestin, bumi Baitul Muqaddis ialah Kristian, Byzantine, kerajaan Salib pegang. Maka dia pun pegang dunia, Rom. Lepas pada Rom jatuh, Islam pegang. Lepas Islam dari Yahudi. Bila Islam jatuh 1924, jatuhnya Daulah Islamiah, kita dah tak jadi kuasa besar dunia lah. Sebab kita dah lepas daripada Yahudi. Yahudi bertatih lah dia naik jadi kuasa besar dunia. Walaupun dia sikit, tapi dia pegang PBB, dia pegang proksi yang mereka senat, dia pegang tu Uncle Sam punya negeri. Nah, dia yang menentukan dasar. Obama ni hanya jadi kartun boneka saja. Tu yang kita sebut. Balik ke situ. Lepas tu bila Allah Ta'ala sebut ayat allazi barakna haulahu, ulama kata siapa pegang Baitul Muqaddis, dialah yang akan pegang dunia. Makna lari Dajjal nak pegang dunia, dia akan proksi dia dulu yang akan pegang dunia, iaitu siapa? Yahudi ni cukup ngam dengan Dajjal. Nah, Kristian pun dah berlalu dah tak pegang dah Baitul Muqaddis. Lepas tu dia nak balik situ, dia akan pekat dengan Islam, serang Yahudi diproksi oleh Dajjal. Nah, itu cerita tentang berkaitan dengan hadis riwayat Imam Abi Daud. Jadi ilmu tentang akhir zaman ni terlampau banyak kita kena kaji melalui hadis. Tak boleh kita nak reka-reka dan nak ulas, nak kupas. Kita kena tengok dulu matan hadis itu, kita upas ikut matan itu, ikut teks hadis itu. Nak pandai-pandai hurai panjang-panjang tak boleh. Nak teori lebih-lebih tak boleh. Kita sekadar teks hadis saja. Nak kaji lebih-lebih, rasyadah, kena minta petunjuk daripada Allah Ta'ala. Nak memahami hadis-hadis akhir zaman. Kalau tidak, tanpa pedoman dan petunjuk dari Allah, kita tak boleh nak faham tentang peristiwa. Kerana dia peristiwa yang akan datang, bukan yang telah berlalu. Jadi perlu kepada petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul lah, surah Kahfi itu dijadikan surah untuk kita jadikan sebagai senjata untuk kita berdepan dengan suasana fitnah Dajjal ini. Sebab dalam dia tu ada yang tersirat cukup banyak di sebalik yang tersurat. Sebab tu doa kita, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kau tolong ya Allah, timbulkan untuk kami petunjuk, signal, isyarat, supaya kami dapat survive di zaman akhir zaman ini. Kalau tidak, kita jadi mainan, jadi tipuan, bahan mainan kepada barat, kepada proksi Dajjal, perkara-perkara yang menyonsong kepada kemunculan Dajjal itu. Dan silap-silap kita sendiri yang menarik keluar cepat Dajjal dengan perbuatan kita. Ya'juj Ma'juj selepas Dajjal terbunuh. Ya, Dajjal terbunuh, yang bisa bunuh, mari pula ujian kepada kita. Makna kata kita ni orang Islam ni sentiasa dalam ujian. Walaupun kita diperintah oleh Isa, walaupun Nabi Isa sudah bersama dengan kita waktu itu, Ya'juj Ma'juj pula ujian yang kedua. Lepas Dajjal, ujian yang pertama dibunuh, Nabi Isa perintah cantik, suasana elok, jizyah apa semua cantik dah. Dihapuskan jizyah, makna kata orang kafir tak ada. Dibunuh babi, dipecahkan salib, semua salib-salib tak ada lah. Itu makna kita balik pada Islam semua dah. Yang mana Kristian semua jadi Islam. Kemudian datang pula ujian kedua, iaitu Ya'juj Ma'juj. Tak boleh lawan. Ya'juj Ma'juj tak boleh lawan. Kita lari. Memang tak boleh lawan puak ni. Nabi Isa bersama kita pun dia tak angkat bala tentera, dia tak angkat senjata nuklear apa untuk perang dia bang. Dia cuma pimpin kita buat lari. Ada kata kita lari pergi berlindung di belakang Bukit Jabal Rahmah. Berlindung situ, berdoa saja.
berdoa, depa ku yang main dekat, Allah Taala